Okay, Assalamualaikum and very good afternoon or maybe good morning. Okay, so kita teruskan kita punya bahagian inverse matrix by using a row operation methods. So hari kita dah tunjuk 2 times 2. So sekarang kepada 3 times 3 lah. Okay, so 3 times 3 matrix. Okay, nanti you boleh tengok balik kalau kes tak, maksudnya step by step lah. Okay, sebab dia like macam kalau first kalian tengok kita memang akak ni, tapi dia ada dia punya trik dia, maksudnya tak boleh main orang kata apa, pilih je yang mana satu, so kena step by step. Okay, now kita pergi kepada kita punya contoh, kita punya matrik kita. Okay, so macam kita tahu kalau kita ada matrik and then kita ada kita punya identity, so bila kita change kepada identity sebelah ni kita akan dapat kita punya inverse matrix. Okey, sekarang dalam contoh kita ni, kita punya matrix adalah okey, ini kita punya matrix. Okey, inverse matrix yang kita akan dapat sepatutnya adalah sebeginilah. So kita akan dapat okay, now kita akan buat macam ni. So ini kita akan dapat inverse yang seperti inilah, tapi kita menggunakan row method. Maksudnya kita akan buat macam ni. Maksudnya kita akan buat yang kita punya matrix ni. Dan kita akan letak sebelahnya adalah kita punya identity matrix 3 times 3. Okay, so diagonal dia bersifat 1 lah. Okay, so diagonal dia. So maksud kalau 4 pun dia ikut diagonal dia lah. Right, so now kita daripada sini, so kita akan dapatkan, sampai kita dapatkan yang ini akan bertukar menjadi kita punya diagonal. Sebelah sini akan jadi diagonal, maksudnya akan jadi identity. Dan sebelah ni kita akan dapat kita punya inverse matrix, which is yang ini. So macam mana saya nak tunjukkan, sama yang macam saya buat dulu, cuma ni ada banyak sikit dia banyak number lah. Okay, tapi kita akan tunjukkan satu persatu, tapi dia tidak kisah as long as you dapat mencapai kita punya identity matrix ni. Okay, so maksudnya kita punya objektif dia kita jadikan identity matrix ni, and then kalau you tengok dia punya, nanti ada dia punya equation dia tu, ataupun dia punya untuk dapatkan sesuatu nilai tu terpulang, you nak adjust macam mana, as long dia punya maksud dia you dapat sampai nilai dia. Okay, kita mulakan lah. Okay, so we go for the first one. So kita okay, so kita sama yang tadi tu, bila kita dah ada kita punya, okay, contoh kita punya, kita nak ubahkan daripada sini menjadi identity matrix. Okay, tapi dia kena ada dia punya orang kata apa, trik dia. Maksudnya kita kena start yang mana dan hasilkan yang mana lah. Okay, so maksudnya sekarang ni kita akan yang ini crucial dulu, yang 3 ni. Okay, bila kita dah settlekan 3 ni, baru boleh kita settle yang lain lah. So kalau kita tengok yang mana yang dah settle kat sini je kan. Tapi tengok perlu ke tidak, kalau dia berubah kita kena ubah balik lah. Okay, tapi since yang itu dah boleh settle, so kita akan ubahkan yang ini dulu. So maksudnya bahagian 4 ni dulu. So kita akan settlekan 4 supaya jadi 0. So kita akan adjust dia punya
mengikut row dia, row yang terlibat sahaja. Okey, contohnya kalau kita nak adjust dekat 4 ni jadi 0, so the whole ni akan follow the same equation. Okey, equation tu macam mana? Equation ni contoh macam ni. So kita ada semua ini akan terubah, tapi dia punya orang kata apa, calculation ni akan melibatkan antara row setiap kolom. Okey, so maksudnya setiap kolom tu akan ambil bahagian untuk setiap row lah. Okey, contohnya macam lah. Okey, yang ini saya bagi dia punya, ni adalah 4R3 plus dengan R2. So kita nak dapatkan R2. Okay, so maksudnya kat sini dia akan maksudnya kat sini kita nak adjust sini kan, so kita boleh play around dekat sini, ataupun kita nak guna R1 boleh, R2 pun boleh. So as long as dapat 0 lah. Okay, jadi saya buat adalah 4R. Okay, so maksudnya setiap kolom, okay, saya akan buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. So maksudnya untuk setiap kolom 1 hingga 6 ni kita akan menggunakan equation ni untuk mendapatkan R nilai yang baru. So dia soalkan sini, kalau you dah biasa buat mungkin kita tak payah buat macam ni lah. So saya tunjuk macam ni, saya akan ubah semua setiap ni menggunakan R2 dengan R3 lah. So saya punya equation R2, R3. Okay, kita tengok number 1. So R1 kita, R3 kita untuk ni adalah 4 darab negatif 1. Okay, and then plus dengan 4. Sudah dapat 0. Sudah settle 0 lah. Okay, 2. And then kita akan dapat yang sebelah sini pula. So ini adalah 4 darab negatif 3 plus dengan negatif 6. So kita akan dapat negatif 12 dengan 6. So kita akan dapat negatif 18. And then 3. So 3 ni kita akan dapat 3. So 3 ni, so 4 darab dengan 5 tambah dengan 7. So kita akan 20. So kita akan dapat 27. Okay, yang 4 pula. So 4 ni dia punya R3 adalah 4 times 0 plus 0 plus 0. 0. So 5. So 4 times 0 plus 1, 1, and then we have 4 times 1 plus 0. So dapat 4. Okay, so kita akan bentukkan balik lah yang kita ubah tadi. So maksudnya nak yang negatif 8 ni kita tak usik, ini kita akan ubah. So ubah kita 0, negatif 18, 27. Dan yang kita perlu balik lah, ini tak usik kan. So yang sini akan berubah. So ini atas ni sama 0, 1, 4, 0, 0, 1. Okay, so kita dah dapat kat situ. So maksudnya dekat sini dah settle sini. Okay, sudah settle lah. Tapi kena buat sekali semua ya, maksudnya kiri dan kanan lah. Okay, so now kita pergi yang sini pula. Okay, dia punya step tu kena follow. Kalau tak, you memang boleh you pilih yang mana-mana, tetapi dia akan ada satu jalan yang tiba-tiba you akan rasa macam ni, macam stuck macam tu. So untuk mengelakkan stuck tu, ikut cara ni lah. Okay, so we have negative 1 ni kita nak 0 kan dia lah. So saya akan buat sebab kita ada 8. Sebab kita nak 0, kita tak boleh darab dengan 0 macam R2 tu je lah. So kena tambah tolak, sebab yang terkait efek kalau kita darab tu hilang macam tu je nombor kita. So 8 kalau bahagi selalu ada, kalau darab tu tengok keadaan. Nanti saya tunjuk yang tu lah. Okay, 8 R3 minus R1, kita akan mendapatkan R3. Ini tadi ni R2 kan. So ini pula untuk dia semuanya. So maksudnya kita bahagian ni kan, so semua ni akan efek. Okay, so ini saya ributkan 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Okey, so yang ni kita akan 21 tu 8 darab negatif 1 tolak 8 dapat 0. Yang tu 8 darab negatif 3 tolak 0, negatif 24. 3 8 darab 5 tolak 6, so dapat 34. 40 tolak 6 34 lah. And then kita ada 4 8 times 0 minus 1 negatif 1 lah. Okay, then we have 5 8 times 0 minus 0. Ni R3 dengan R1 tau. And then we have 6, right? 8 darab 1 minus 0, so 8. So kita masukkan balik yang dekat sini, kita ubah. Okey, so kita akan ubahkan dia menjadi ni. Yang tak ubah tu kita bawa je lah, carry on je. Yang tu yang ubah tu kita kena tukar. Okay, so now yang macam tadi tu kita bawa tadi, kita tengok kat sini tadi. Yang ni kan, so yang ini kita dah settle. So tinggal yang ini. So ni kita boleh potong. So yang nak ni pula. Okay, so kita ada negatif 24. Okay, so negatif 24. So kita punya target kita. Okey, so ni saya settle yang ni pula. Okey, so negatif 24 tu kita nak buat macam mana? So kita akan melibatkan mesti ada pendaraban sikit lah. Okey, so yang ini kita akan dapat, kita nak hilang kat sini kan. So kita akan gunakan sini. Ini you boleh gunakan dia punya apa tu kita panggil as reference kita. Maksudnya dia akan R3 minus 4/3 R2. So you boleh adjust sampai dia dapat jadi 0. So saya adjust saya dapat jadi 0. Okay, kita tengok 0 dulu. Maksudnya ni 1 2 3 4 5 6. Okay, saya tengok. So ini, so R1 saya terus sebab saya kan nak nampakkan clear dia. So yang first kali tu, so we have 0 minus 4 times 3 R2 kan. So dapat 0, so 0 lah juga. Okay, and then we have 2 negative 24 minus 4/3 times dengan negatif 18. So kat sini kita akan nampak ini 6. So kita akan dapat negatif 24 plus 24, so will be 0. Okay, and so kat situ dah dapat 3 pula. So 3. So we have 34 and then 4/3 times dengan 27 lah. So ini dapat 9. 34 minus 36 negative 2. Okay, number 4. Ni R3 dia negative 1 minus dengan 4/3 times dengan 1. Times dengan 0, sorry, this one R2 0.
So it'll be negative 1 lah. Number 5, 0 minus 4 over 3 times 1, so it'll be negative 4 over 3. And then 6, kita dapat 8 minus 4 over 3 times 4, so maksudnya 8 tolak 16, 3. So ini kita akan dapat 8/3. ok, so ini kita akan masukkan dia menjadi negatif 8. Ni tak rasa tadi kan. Dapat 0, 0, negative 2, 0, 0, negative 2. And then we have, yang ni kita follow je, 100 4, negative 1, negative 4 over 3, 8 over 3. Okay, so itu dah settle juga. Maksudnya kat sini pun dah settle. So ini dah okay, dah okay, dah okay, dah okay. So tinggal yang ini. Okay, dua ni. So kita akan buat yang atas dulu lah. Okay, lepas ni kita buat yang atas pula. Okay, now kita nak adjust yang 6 tu tadi kan. So yang 6 ni, so dekat sini ke R1. So kita ada R1, R2, R3. Okay, so yang ini saya buat pula R1 plus dengan 3R3 menjadi R1. Okay, saya jadikan dia supaya macam yang ini. Tadi kita nak 0 kan, so you kena play around dekat sini. So dekat 0 ni maksudnya sekarang dia sekarang R1 adalah 6 tolak dengan tambah dengan negatif 2 darab 3, so dia akan dapat 6 tolak 6, so jadi 0. So dekat situ je, dekat bahagian sini je yang dibeli untuk belikan dia punya persamaan yang you nak dapatkan. Yang ni you tak ada kisah, yang ini follow je. Yang ni je you kena fokus nak dapatkan dia 0 tu macam mana. So R1 plus dengan 3 times negatif 2 dapat dah 0 lah. Okay, saya tengok. So, kita dia tengok. Maksudnya key dia dekat bahagian yang nak ni. So we have, yang ni nombor 1 ni, we have 6, bukan 6. Kita buat yang ni 1 dulu. So yang 1 ni, so negatif 8 plus dengan 3 times R3 kan. So dapat negatif 8. Number 2, we have 0, 0 plus dengan 3 times 0, so 0 juga. So kat sini 3, we have 6 plus dengan 3 times negatif 2, so dapat 0 kat sini. Okay, number 4 pula, 1 times 3 times negatif 1, so dapat negatif 2. So we have ini 0 plus 3 times negative 4 over 3, so it will be negative 4. 6, we have 0 plus dengan 3 times 8 minus 3, so kita dapat 8. So ini, so you akan dapat bahagian ini akan berubah lah. So ini still dapat negatif 8, 0, 0, 0, negatif 18, 27, 0, 0, negatif 2. Okay, ini kita follow lah, negatif 2, negatif 4, 8, dan sama. Okay.
Okay, now sekarang kan kita nak, ini dah settle lah. So sekarang kita dah settle yang tu, ini dah settle. So tinggal yang ni saja. So kita tinggal yang 27 pula. Okay, so 27 tu nak buat macam mana? So yang 27 tu pula, so kita akan buat, ini saya punya ni, kalau you nak ubah pun tak ada masalah. So R2 plus dengan 3R3, dia maksudnya dia punya cara untuk dapatkan nilai yang saya buat ni bergantung kepada macam ni dekat bahagian sini lah. Okay, so maksudnya kat sini kita punya play around ni. Maksudnya sekarang ni bila saya buat macam tu, maksudnya dekat kat sini akan dapat okay, kita buatlah macam tu. Kita tengok nombor 00 tu. Okay, 1, 2, 3, 4. Kalau saya dah ni, okay, yang ini, so ni R1, R2, R3. So yang ini adalah 2.9 darab dengan R2 dia 0 dah dengan 3R0 juga 0 lah. 2 pun 2 times negatif 18 plus dengan 3 times 0. So ini 2, saya dapat negatif 4. Yang 3 ni yang penting ni. So kita akan dapat 2/9 darab dengan 27 tambah dengan 3 darab negatif 2. So kat sini akan dapat 6 minus 6 0. So kat sini kita akan dapat 0 dekat bahagian 27 tu. Okey. So dekat yang bahagian 4 tu pula, 4 2/9 darab dengan 0 dengan 3 times negatif 1. So dapat negatif 3. Yang 5 2 times 9 darab dengan 4 plus dengan 3 times 1 R2 kan, dan 8 3 darab dengan negatif 4/3. So ini akan dapat negatif 34/9. Okay, yang 6 pula kat sini, 2/9 darab dengan 4 R2 dia tambah dengan 3 darab dengan 8/3. So yang ini kita akan dapat negatif 64/9. Okey, kat sini kita tengok yang ni kan. So dekat bahagian ni lah yang akan berubah. Saya lebih tukar dekat bahagian R2. Okey, so kita akan dapat, kita masukkan balik, dia akan dapat seperti ini.
Yang balik kat sini tadi. Yang ini tadi ini dapat, yang ini tadi 16, 8/9 tambah dengan 8. So kat sini dapat sepatutnya adalah 80/9. Okay, 89. Okay, 89. Disama-sama macam yang saya buat yang hari tu, 89. Sini 80/9, positif lah. 80/9. Dan kat situ kita ada -1, -4/3, 8/3. Okey, yang ini so kita akan buat apa? Okey, so sekarang ni tinggal yang satu-satu. So ini dekat ni bahagian ni senang. So maksudnya kita ada R1, R2, R3. Okey, yang ini so hanya buat bila dah macam ni untuk dapatkan satu kan. So untuk dapatkan satu tu, maksudnya satu. So kita akan bahagi dengan diri dia saja. Okey, contohnya apa? R1 bahagi -8, dia akan dapat R yang 1. Masuk R2 bahagi dengan -4, dia akan dapat R2 yang ke. Masuk R3 bahagi -2 sama dapat dengan R3 baru. Okey, so yang ini saya akan buat sedikit, bukan laju lah, maksudnya saya akan buat row by row. Maksudnya rubah setiap row tu kita akan bahagi dengan -8. So maksudnya kat sini kita akan dapat yang bahagi 8, so dia akan dapat 1 lah. Dia bagi ni kosong-kosong lah, 0, 0, 0, right. So 0, 0, 0. Okey, yang ini so ni akan -2/-8, -4/-8, 8/-8. Okey, yang tu dah settle. Okey, bahagian tu. Okey lah, sekarang kita bagi 4 lah. 0, ni akan dapat 1. So ni pun 0 lah, maksud kita akan bagi -4. So ini semua akan bagikan -4. 3 bagi -4, -3/4/9 bahagi juga dengan 4. Maksudnya dia akan darab dengan 4 lah pada bawah ni. Okey, so yang ini 80/9 akan darab dengan apa tu, 4, -4. Okey, so ini -4 ni, jangan lupa negatif. Okey, so now bahagi -2 pula. So 0, 0, 1. So kat sini dia akan dapat -1/2 lah. Ataupun kita bagi yang 1 -2 kan. -4/3 bahagi dengan 1/2. So ini pula 8/3 bahagi dengan 1 negatif ni negatif 1/2. Okey, now yang ini kita dah dapat sini kan. So you pastikan kat sini settle lah. So dekat sini kita buka. Okey, saya besarkan dia. So ini kita akan dapat, ini hilang negatif dia 1/4. Ini kita akan dapat 1/2 -1 3/4. Okey, ini kita akan potongkan 3/4 ni. Apa tu? Ni akan dapat 17/18. Ini kita akan dapat kat sini adalah 20 per 20/9. Okey, ini ada. Lepas tu kita akan dapat, oh sini 1 tadi. Oh, -1 bagi -2. So kat sini akan dapat 1. So ini akan dapat 2/3. Ini potong tadi kan, 2/3.
negatif 4 per 3. Okey, so yang ini you boleh tengok yang macam saya buat yang dekat contoh untuk guna apa tu, guna determinants tu. So you akan dapat kat situ lah. So inilah dia punya inverse matrix yang ini, inverse matrix. Okey, okey, yang ini dapat tadi. Sepatutnya kan kalau ikutkan yang mula-mula itu negatif 16 kan, tapi sebenarnya dia kalau you kira balik dia punya ni dapat 20 per 9, 20 per 9. Okey, so yang itu sampai negatif lah, still negatif, cuma dia adalah ini negatif 20 lah. Okay, itu caranya. Okay, so caranya nanti kalau you nak buat untuk dapatkan ini, you gunakan determinants, sebab determinant cari lagi senang. And then bila dapat determinant punya nilai untuk matrik, inverse matrix, you cari menggunakan row operation method ni untuk dapatkan nilai untuk dapatkan inverse matrix dia. So maksudnya kita dah dapat jawapan yang sama lah. Okay, kita akan tunjuk lagi satu contoh untuk dapatkan nilai untuk inverse matrix lagi satu, sama macam ni lah. Okay, tapi cara dia lain sikit lah, maksudnya daripada perubahan ni lah, macam ni. Okay, maksudnya dia punya step by step tu. Okay, kalau you tak buat ikut yang macam saya ajar tu, maksudnya kalau kita buat contoh lah, you bahagi dengan satu tu pun boleh dulu nak dapatkan satu tu, tetapi nanti in the middle tu you takkan dapat dia punya kata apa, dia macam macam stuck lah, macam senang cakap. Sebab row operation ni dia memang kena lagi senang determinant lah. Okay, ataupun nanti kita akan buat lagi satu, kita panggil linear equation tu pun agak apa kata easier lah. Okay, compared to yang ini, tapi you have to know how to do this lah. Okay, so kita pergi next example.